di mana hari ini kita satu kenyataan telah dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS yang mengatakan bahawa UMNO tidak mendapat keredaan Allah. Saya pun heran juga daripada mana macam mana pula beliau boleh tahu pula UMNO ni tidak mendapat keredaan Allah SWT. Saudara, kalau nak dikaji daripada bukti-bukti, walaupun kita lihat PAS dalam pilihan raya umum ke-15 mendapat suntikan dana yang luar biasa daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka mempunyai kemampuan yang tidak pernah terfikir di akal, mampu untuk membeli pengundi-pengundi dengan begitu dahsyat sekali. Mereka berjaya memenangi 74 kursi bersama dengan Bersatu. Satu jumlah yang kita pun tak pernah jangka. Namun tuan-tuan, kalau misalnya perjuangan PAS ini diredai Allah SWT, tuan-tuan, saya yakin Allah Ta'ala tidak akan menggerakkan hati Muhyiddin Yassin untuk bersifat angkuh, menolak titah ke bawah dulu tuanku untuk supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Dan sekaligus, ianya bukan hanya boleh mengangkat Muhyiddin sebagai timbalan Perdana Menteri, ianya bukan hanya boleh mengangkat Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri kembali menjadi Menteri Alam Sekitar. Ianya bukan hanya akan menyelamatkan Muhyiddin Yassin daripada menjadi kluster mahkamah, tetapi ianya juga, tuan-tuan, akan menyelamatkan PAS daripada kehilangan kerusi-kerusi yang mereka menangi hasil daripada merasuah pengundi-pengundi secara besar-besaran. Jadi kalaulah misalnya PAS ini mendapat keredaan Allah SWT, saya yakin, tuan-tuan, ini semua tidak akan berlaku. Namun, walaupun UMNO dituduh oleh PAS tidak mendapat keredaan Allah, kita dikhianati oleh musuh kita Bersatu dan PAS. Kita dikhianati oleh pemimpin-pemimpin kita sendiri. Ada yang dah kena pecat, ada dah kena gantung. Namun tuan-tuan, walaupun kita disabotaj oleh pemimpin-pemimpin UMNO sendiri yang bekerjasama dengan Muhyiddin untuk mengganapkan undi Barisan Nasional, akhirnya UMNO walaupun memenangi hanya 26 kerusi, UMNO masih berada di dalam kerajaan, tuan-tuan. Ini semua saya yakin tidak akan berlaku kalau bukan dengan keredaan Allah SWT. Namun, saya percaya itu pun kita tak boleh anggap sebagai bukti keredaan Allah SWT. Kerana bila seseorang itu sudah mati, berhadapan dengan mungkar nangkir, berhadapan dengan titian siratul mustaqim, bila kita dah kembali di alam barzah ni, tuan-tuan, barulah kita tahu sama ada kita, apa yang kita buat di dunia ini mendapat keredaan Allah ataupun tidak. Kerana tidak ada mesin yang boleh detect sama ada apa yang kita lakukan itu, tuan-tuan, mendapat keredaan Allah ataupun tidak. Jadi saya harap kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, berhentilah jadi penunggang agama. Berhentilah pemimpin PAS ni, saya minta tolong berhentilah daripada menjadi manusia yang cuba nak menjadi Tuhan, cuba nak menjadi malaikat, nak menentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Cukup-cukuplah politik macam ni. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan,
pelacur pun akhirnya ke syurga. Hanya kerana memberikan anjing minum. Kan? Ulama' ni lipatlah berapa kali lebay pun macam Arab maklum. Belum tentu tak ke neraka, tuan-tuan. Itu je saya nak ingat, kan? Jadi amalan kita ni, tuan-tuan, kan, akhirnya yang akan menentukan sama ada ianya diterima ataupun tidak, dialah Allah SWT. Dan apa yang kita lakukan selagi ianya berpaksi kepada Al-Quran, hadis, kias, istimak ulama', saya yakin ianya juga akan mendapat keredaan Allah. Namun yang pasti, tuan-tuan, bila kita dah kembali kepadanya, barulah kita tahu sama ada amalan kita itu diterima ataupun tidak. Berat mana timbangan antara dosa dan pahala itu, akhirnya bila berada di titian Siratul Mustaqim, barulah kita tahu sama ada ianya boleh membawa kita ke syurga atau ke neraka. Bukan kerana mengisi borang ahli PAS kita boleh masuk syurga, isi borang UMNO dengan PKR kita masuk neraka, tuan-tuan. Masuk di AP pun belum tentu ke neraka. Itu je saya nak beritahu. Jadi orang PAS ni janganlah pandai-pandai pandai-pandai nak menentukan sama ada amalan seseorang itu diterima ataupun tidak, diredai Allah ataupun tidak, masuk syurga atau masuk neraka. Cukuplah. Buatlah kerja sebagai ulama', buatlah kerja sebagai pemimpin parti politik. Jangan pesongkan akidah umat Islam. Yang Tuan Ibrahim tadi dah tak payah soal lah. Kita ada penanya soalan daripada TikTok. Saudara K1. Halo. Siapa nak soal boleh Boleh juga soal direct melalui TikTok TikTok. Halo. Waalaikumsalam. Izwan, ya. Straight to the point. Okay, straight to the point. Regarding kenyataan daripada kita punya KDN berkenaan dengan perhimpunan perarakan Muslim Islam, pada pandangan Datuk, salah ke Datuk? Okey. Dia pertama sekali perarakan Perarakan ni kalau nak ikutkan ianya sebahagian daripada perhimpunan. Okey. Kalau kita nak adakan satu-satu perhimpunan ataupun perarakan, kita kena bagi notis kepada pihak polis dalam tempoh tidak kurang daripada 10 hari sebelum program tersebut. Kan? Itu pertama. Kerana ianya termaktub di bawah Akta Perhimpunan Aman. Yang kedua, dari segi kostum. Nak pakai kostum apa pun tak ada masalah. Kan? Tetapi membawa senjata. Membawa senjata itu dah jadi masalah. Membawa senjata replika pun, kalau kita imbas balik, banyak juga rompakan hanya menggunakan senjata replika. Jadi bagi saya lah, tindakan pemuda PAS Marang ni sebenarnya tidak berapa cerdik lah. Patut dia minta nasihat dari segi undang-undang sama ada apa yang dia lakukan itu boleh menjejaskan. Sebab kalau dijatuhkan hukuman penjara ni, boleh kena sampai 3 tahun penjara Jangan main-main. Bukan setakat denda je boleh kena, penjara pun boleh kena.